hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam ceria dari kami. Hari ini Khamis 22 Jun 2023. Kita kembali untuk siaran tengah hari anda. Terima kasih memilih kami untuk siaran tengah hari anda. Hari ini saya bersama dengan Fahrin Ahmad. Ya, awak siapa Awal sangat tu. Fatin Hamimah Yusof. Lama tak bersiaran bersama. Sampai lupa. Macam soalan terlupa. Sekejap lagi saya akan ada bagi jawapan untuk awak. Awak siapa? Awak memang tinggal sini ke? Awak siapa? Okey. Baik. Dan hari ini pastinya seperti mana cerianya kami harap anda juga ceria bersama dengan kami pada hari ini kerana satu lagi topik yang menarik. Tadi sebenarnya mungkin terlupa betul, buat lupa ke, itu nanti kita akan kongsikan kenapa dan mengapa. Tetapi sebelum itu, ini yang anda tidak boleh lupakan dan terus perlu ambil perhatian kerana jenayah scam yang tidak henti-henti berlaku. Betul, bukan sahaja dalam kalangan kita, tetapi ini saya kira Fahrin perlu diingatkan kepada adik-beradik kita, lagi-lagi ibu bapa kita yang berada di kampung, kerana macam-macam taktik sekarang ni ataupun modus operandi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini yang salah satu mungkin kita boleh kongsikan antara taktik baru scammers, dakwa culik, minta wang tebusan. Wah, ini sesuatu yang bahaya saya kira. Baik, kalau boleh kita kongsikan, Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata pihaknya menerima 4 laporan berkenaan satu pesanan yang tular di WhatsApp mendakwa berlaku kejadian culik murid sekolah di sekitar Lembah Kelang antara 13 hingga 15 Jun. Dan maknanya mereka mendakwa menculik anak mereka ini ataupun ibu bapa ini dan kemudian meminta wang tebusan. Tapi sebenarnya perkara tak berlaku lah. Sebenarnya scam lah. Betul. Untuk nak menakut-nakutkan ataupun nak mencurigakan. Dan banyak lagi sebenarnya kadang-kadang ada minta hutang dan sebagainya. Kadang-kadang ketuk pintu yang katanya bawakan pihak berkuasa sekali untuk mendapatkan wang. Apa-apa pun kita kena periksa dahulu. Kalau boleh orang kata muat turun apa-apa aplikasi yang kita boleh cam antara scammer atau tidak tu, kita kena buat. Dan satu lagi ini antara yang terbaru saya nak kongsikan juga ni yang tular dalam grup WhatsApp keluarga saya tentang jemputan kahwin pun nak dijadikan scam juga. Okey, jadi ini kepada mereka yang mungkin tidak biasa dengan teknologi ataupun apps dan sebagainya dan tak cakna tentang perkara ni. Okey, kadang-kadang kena hati-hati juga. Kadang-kadang nampak aja macam tulen dan sebagainya, tapi kadang kita tengok file tu file apa. Antara yang boleh saya kongsikanlah dengan keluarga saya, kata kalau belakang tu .apk itu sebenarnya adalah satu program sebenarnya. Kalau kita tekan, ini orang IT boleh tahulah. Tapi kalau kita tekan, dia boleh terus download satu aplikasi yang saya boleh mengambil segala data-data kita dalam telefon. Bahaya tu. Jadi kalau kita tengok .pdf, file dan sebagainya, tapi .apk tu tengok dululah, itu paling bahaya. Betul. Sebelum kita dekat grup WhatsApp tu lah, kadang-kadang kita tak baca, kita main tekan je. Ini sebenarnya bahaya, boleh memberi kesan juga kepada kita. Jadi hati-hati untuk apa sahaja anda lakukan di telefon bimbit khususnya. Okey, itu berkenaan dengan peringatan kita hari inilah. Kita ingatkan, jadi jangan lupalah. Jadi jangan lupa. Dan bercakap jangan lupa ni, sebenarnya ramai yang mungkin keliru melupakan dan terlupa. Kalau macam awak yang mana satu cenderung awak? Melupakan saya rasa. Saya terlupa awak tu. Yang saya cenderung tadi tu. Yang awal tadi tu. Okey, kerana dalam tak bersyarat. Tetapi okey, hari ini kita nak kongsi sebenarnya ada beberapa perkara mempunyai sifat pelupa. Kemudian mungkin kita cuba melupakan ataupun tidak dapat melupakan. Ini sebenarnya hal-hal sebenarnya yang saya kira menjadi satu dilema kepada setiap individu. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita saksikan terlebih dahulu kompilasi TikTok ini. Jom. Anak awak dah tinggal 2 orang aja. Siapa? Amirul Ashraf dengan Nafisa Atira. Tiga. Tinggal 2. Seorang lagi kan dah tak ada. Adib dah tak ada. Adik ada lagi? Yelah. Adib dah tak ada. Dah nak dekat 4 tahun dah. Dah jangan nangis. Mana boleh nangis abang. Nanti kan dia tak suka. Daddy dia nangis.
tahu, cepat lupa. Amalkan teknik ni. Sambil zikir, Ya Allah, Ya Qawi, Ya Allah, Ya Qawi, Ya Allah, Ya Qawi. Ya Allah, kuatkan daya ingatanku. Dah lah tu. Lupakan je lah dia. Lupakan je lah dia sebagaimana kau lupa kau letak barang kau dekat mana. Lepas tu kau pun tanya mak kau, "Mak, nampak barang dekat sini tak?" Lepas tu mak kau cari, mak kau jumpa. Lepas tu mak kau pun cakap, "Itulah lain kali cari tu pakai mata." Kau pun merajuk, kau masuk bilik nak hentak pintu kuat-kuat tapi tak jadi. Takut mak kau lagi marah. Okey, baiklah. Mungkin anda boleh melupakan apa sahaja yang anda ingin lupakan, tetapi ini perkongsian hari ini jangan dilupakan kerana minggu lalu kita telah berbincang serba sedikit berkenaan dengan kanak-kanak dan sifat ingin tahu, sifat curious mereka ini. Ini adalah satu sifat yang makin kerap pada adik-adik kecil yang sedang membesar. Dan ibu bapa sememangnya memainkan peranan yang penting dalam mendorong sifat ini dan memastikan anak-anak membesar dalam suasana yang memotivasikan mereka untuk terus belajar dan cuba hobi baru. Selain itu, pemakanan yang berkhasiat juga sangat penting dalam memastikan si kecil terus meneroka. Jadi baru-baru ini ibu-ibu selebriti ada berkongsi berkenaan dengan aktiviti mereka bersama anak-anak di rumah seperti Sarianti dengan anak nampaknya telah main puzzle dan kemain gembira nampak mereka berdua. Manakala Joris Lee dan juga anak pula telah susun break mengisi masa lapang mereka dan Mayan pula dengan anaknya bermain kubik. Ini membolehkan ibu dan anak meluangkan masa bersama. Wow, meriahnya kalau kita dapat saksikan ya ibu dan juga anak-anak. Dan selain itu mungkin juga kita boleh kongsikan inilah yang mana produk yang disebut tadi Squats Gummy dengan DHA. Jadi untuk pengetahuan penonton di rumah, DHA adalah blok binaan untuk otak. Semoga anak-anak kecil kita terus belajar dan teroka bersama Squats. Baik. Baik, kita nak bersama dengan Fahrin untuk topik hari ini. Silakan Fahrin. Ya. Belum apa-apa kita nampak beliau dah terlupa juga bagikan kepada saya. Tapi tak apa, itu sebahagian daripada topik kita pada hari ini sebenarnya. Terlupa ataupun melupakan. Okey. Baik, jadi Fatin, marilah kita memang awak terlupa ke macam mana tadi tu? Hari ini sebenarnya kalau makan squat tu boleh membantu untuk kurangkan lupa. Awak saja sebahagian daripada gimmick kita pada ini. Okey, baik. Itu yang kami nak kongsikan pada anda. Okey, kalau dalam nada yang seriusnya, ini yang harus anda terus bersama dengan kami sepanjang kira-kira mungkin 1 jam ini. Kerana itu seperti mana yang TikTok yang kami telah kongsikan tadi. Okey, pelbagai situasi, pelbagai dilema yang berlaku. Mungkin ada orang yang ada masalah pelupa. Dan mungkin ada satu tragedi atau trauma yang kita ingin melupakan. Ataupun mungkin kalau dari segi macam orang kata terlupa barang, berkerap sebagainya, macam mana kita nak mengatasi. Jadi hari ini kita akan bincangkan ni, Fatin. Betul. Dan kadang-kadang saya rasa juga kalau siapa yang pernah mendapat COVID sebelum ni, dia ada juga simptom terlupa tu, kuat terlupa. Itu tak tahulah betul atau tidak. Kejap lagi kita akan kongsikan dengan anda bersama dengan tetamu kita di studio. Jadi kalau anda mungkin ada soalan-soalan berkenaan dengan terlupa ataupun melupakan atau dilupakan ke, boleh kongsikan di Facebook kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Pasal tidak ke mana-mana, kita berehat seketika. Selepas ini. Wanita hari ini. Laila? Tracker. Kamu takkan pernah untuk mengerti apa yang ku rasa, peritnya hati ini seakan Tracker kan? Actually, I am more than that. I'm your husband. Ma, Pa, surprise untuk Laila kan? Ni prank kan? What? Suami you yang sah. Hey, it's me. Pa? Apa ni? Sorry, I tak faham. What? Aduh,
Macam mana tu? Itu dia Sultan Drama yang ada kena juga dengan topik kita hari ini. Yang mana kita kena kupas ni. Sebenarnya kadang-kadang dalam kehidupan kita harian ni sebenarnya kita adalah orang yang terlupa dan juga kadang-kadang kita boleh melupakan sesuatu. Jadi hari ini kita nak perincikan berkenaan dengan pelupa atau melupakan. Dan bersama kita di studio, Farin. Ya, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Haslina Muhammad, Profesor Madya Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Terima kasih Prof sama kita hari ini. Okey, sama-sama. Okey, nampak Prof kita tak sabar nak menjawab soalan pelupa. Awak betul macam tak sabar waktu saya kenalkan Prof. Tapi sebelum tu Prof, izinkan kami juga kerana alhamdulillah kami di Facebook dan juga ramai yang sentiasa semasa ke semasa berkongsi komen-komen mereka. Okey, salah satu daripadanya ialah Mazilah Mansur. Terima kasih Mazilah. Terima kasih. Mazilah kata, saya lebih suka berusaha untuk melupakan perkara-perkara yang boleh membawa aura negatif supaya dapat hidup dengan tenang. Dan juga kita nak buka soalan kongsikan. santai ni dulu. Ini daripada Rina Azrina. Assalamualaikum. Betul ke lepas beranak memang ada sifat lupa? Atau orang panggil lepas beranak ni urat-urat putus senang jadi pelupa? Tak apalah Doktor. Prof, kita santai-santai ni kita jawab yang ini dulu daripada Rina Azrina ni. Betul ke? Okey. Dua soalan daripada penonton kita. Yang satu tu bukan, satu tu penyataan. Kedua tu. Okey, terima kasih Encik Farin, terima kasih Encik Fatin, Puan Fatin ya. Salah pula nanti. Okey. Soalan pertama, saya pun dah lupa soalan pertama. Kita memang mendalami topik kita hari ni. Menghayati. Pelupa tu kuat hari ni. Okey, dia berkenaan dengan kalau kita lepas bersalin, mungkin ada yang mengatakan urat-urat kita putus. Boleh ke sinonim ke kita kaitkan dengan pelupa? Macam mungkin jenaka, tapi adakah mungkin ada fakta-fakta yang menyokong? Betul ke? Sebenarnya kita kena faham dulu kenapa kita lupa. Kenapa kita lupa? Kita kena faham dulu kenapa kita lupa. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kita lupa. Salah satunya macam kita lupa bila kita ada information baru yang nak masuk. Informasi baru yang nak masuk, jadi informasi yang lama tu kita lupakan. Jadi kita pun terlupa. Okey. Salah satu lagi faktor itu kita panggil interference. Okey. Lagi satu tu sebab mungkin kalau ikutkan dalam psikologi, kita ada model, kita panggil memory model, di mana bila dia ada tahap memori dia. Okey, mungkin yang bila kita dengar daripada persekitaran kita panggil sensory memory. Masa tu dia akan masuk ke dalam otak. Bila dalam otak ni pula ada berlaku lagi proses lain di mana bila dia akan masuk pula ke short term memory. Okey, ingatan daripada sensory memory tadi dia akan masuk ke short term memory. Lepas tu kemudian dia akan masuk ke long term memory. Okey, jadi kenapa kita tak ingat tu bila sensory memory ini sangat-sangat ringkas, sangat-sangat cepat, kurang daripada setengah second, kemudian kita lupa. Kemudian lupa. Lepas tu dia masuk pula ke short term memory, ingatan tadi. Okey, short term memory ni kita boleh ingat cuma dalam masa 2 hingga 30 saat. Kemudian masuk pula ke long term memory. Long term memory ni kita boleh ingatlah suka hati kita lah, kita nak ingat sama. Dia lebih kurang daripada 30 saat sampailah ke bila-bila masa kita nak ingatlah. Okey, jadi bila berlaku kelupaan tu, dalam proses ingatan itu dihantar ke setiap stages ini tadi, kita rasa itu tak penting. Jadi kita lupa. Kita tak membuat rehearsal ataupun kita rasa benda-benda yang kita rasa penting, kita akan, ini penting, jadi kita perlu ingat. Jadi kita pun, itu sebab dia akan masuk ke long term memory. So bila masuk ke long term memory, kita akan ingat maklumat tersebut. Okey, so itu salah satu jugalah bila masuk ke short term memory, kita lupakan maklumat tersebut. Okey, jadinya kita anggap long term memory itu macam satu box lah, Doktor. Ya, boleh betul. Tak? So benda-benda Ya, seperti satu kotak. Saya tak faham. Ya, betul. Bila kita masukkan, lagi kita dah meningkat usia kan, dah banyak, dah box dah penuh. Macam mana kita nak melupakan juga untuk kita nak letakkan benda-benda yang tak payah. Tak payah lupa. Kalau boleh kita tambah ingatan kita, tambah memory kita bagus. Kita tak payah tak payah orang kata erase. Tak payah. Cakap macam kita ni komputer. Betul, Prof? Betul. Sebab tu kita kena makan makanan yang berkhasiat untuk meningkatkan ingatan kita, daya ingatan kita. Tak perlu kita buang. Kalau kita rasa tak nak buang, kita tak perlu. Tapi kena buang juga, Doktor. Benda-benda kenangan-kenangan pahit tu kenangan pahit kan. Betul. Boleh. Setuju. Okey, Prof, kalau dari segi dalam tersebut pasal makanan ni, antaranya. Antaranya.
Kismis. Kismis. Itu paling popular kan, kismis. Mungkin sebab dalam kismis tu kita ada bahan-bahan macam vitamin-vitamin yang diperlukan oleh otak sebenarnya. Kan macam fish oil. Pistachio. Ya, kacang-kacang. Kacang-kacang. Itu pun boleh meningkatkan juga daya ingatan. Tapi tadi yang saya dengar Omega tadi, 3, DHA tadi. Betul. Itu antaranya lah. Sebab kita pun kalau dah berusia pun digalakkan untuk terus makan Omega 3. Betul. 6 dan 9. Okey, tetapi doktor, untuk kalau lelaki dan wanita ni, siapa yang lebih cenderung menjadi seorang yang pelupa ataupun mungkin daya ingatannya lemah? Sebenarnya tak ada perbezaan jantina pun untuk memory ni kan, sebab dia bergantung juga kepada persekitaran kita. Kadang-kadang genetik pun ada juga kan. Kadang-kadang orang kata mak ayah kita pelupa. Jadi ada kemungkinan besar kita pun akan menjadi seorang yang pelupa macam tu kan. Sebab dia banyak faktor yang berkait rapat antara satu sama lain. Tapi bukan gender lah. Tapi mungkin lelaki dia lebih kepada senang untuk ingat maklumat pasal number. Pasal nombor kan. Setuju ke? Setuju. Setuju. Kan. Mungkin perempuan ni dia ada masalah sikit nak ingat number kan. Benda-benda game dia semua ingat. Saya tak setuju. Benda-benda emosi semua dia ingat. Kadang-kadang anniversary kapan mana dia ingat. Betul tak? Tapi selalunya perempuan dia selalu ingat tarikh-tarikh yang penting tu perempuan yang ingat. Boleh pula ingat boleh nombor. Boleh pula. Benda-benda yang lalu-lalu yang emosi, perasaan yang melibatkan tu perempuan selalu ingat. Okey, tapi tak apa. Ini kita dah macam teknikalnya begitu. Tapi kita nak masuk ke dalam mungkin psikologi dan jiwa emosi kita sendiri. Kalau kita lihat satu-satu keadaan, macam kita dah kongsikan kat TikTok tadi, masalah orang yang mungkin sering terlupa ataupun kita fokus kepada yang sering terlupa dulu. Macam mana kita nak bantu ataupun apa sebenarnya permasalahan orang yang selalu terlupa ini? Kalau kita tengok daripada segi kesihatannya lah, orang yang sering terlupa ni sebenarnya dia mungkin merupakan tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal untuk penyakit Alzheimer. Alzheimer ataupun demensia. Tapi tak juga, jangan takut kalau kita sering terlupa kan, sebab mungkin ada banyak-banyak benda lain yang distract kita kan, yang distract kita jadi kita lupa. Tapi itu tanda-tanda awal lah, sebab kalau pelupa tu memang tanda-tanda awal untuk Alzheimer ataupun demensia. Dia selalunya seawal umur berapa katnya kalau kita nak tengok sebenarnya ataupun kita nak tengok simptom-simptom alamak Alzheimer dah mula nak datang ni agaknya, mungkin aku terkena macam tu ke ataupun mak ayah kita ke, macam mana kita nak perhatikan simptom-simptom ni? Selalunya dia ialah Alzheimer ni orang tua lah, selalunya orang tua, dia berkaitan dengan faktor usia jugalah. Tapi buat masa sekarang ni pun bukan sahaja orang yang tua, orang yang muda pun pernah dapat Alzheimer. Saya dengar dalam radio hari tu pelakon Thor. Ya, saya lah tu. Chris Hemsworth. Saya rasa kalau tak silap saya lah, kalau sebab saya pun dengar-dengar macam tu je kan dalam kereta kan. Dia pun dia pun didiagnose dengan Alzheimer. Kan dia muda lagi. Betul. Kalau tak silap saya, antara pernyataan beliau dia kata terlalu stres bekerja. Betul. Banyak stres fizikal maupun mental beliau menjurus ke arah tu juga. Betul. Okey, jadi stres tak langsungnya mendorong kepada untuk kita lagi cepat lupa ke macam mana? Secara saintifiknya banyak kajian-kajian lepas yang dilakukan memang mendapati bahawa stres adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita sangat senang lupa. Okey, baik. Doktor, ini kita dah sentuh berkenaan dengan faktor inisiatif untuk kita jadi lebih ingat dan sebagainya. Bagaimana pula kalau mungkin ada memori-memori yang sakit yang untuk kita lepaskan, kita tak nak ingat dari sudut psikologinya, macam mana untuk kita memudahkan untuk kita melepaskan ataupun kita terus lupakan? Itu soalan yang macam selalunya memang memori-memori yang menyakitkan kan, traumatic memory semua kan, kita nak lupakan, tapi semakin kita lupakan semakin kita ingat. Betul tak? Tapi kenapa kan? Yalah. Sebabnya manusia ni kan, kita selalunya otak kita ni kita akan lebih cenderung untuk ingat benda-benda yang negatif. Benda-benda yang negatif. Jadi bila berlaku benda-benda macam tu, kita akan ulang balik peristiwa yang dah berlaku itu, sebab kita sebab kita kononnya nak lupakan, tapi pada masa yang sama, dia asyik bermain di fikiran kita. Jadi bila ini yang berlaku, ini yang susah kita nak lupa, sebab dia asyik bermain di fikiran kita. Macam mana kita nak lupa? Kan? Sepatutnya kalau tak nak lupa tu, tak boleh fikir langsung pasal tu. Tapi ini yang kita panggil, kalau dalam psikologi, dia panggil negative bias. Negativity biases. Jadi ada potensi atau cara untuk kita
melupakan atau tidak, doktor? Dengan kita nak busykan diri ke, kita nak fokuskan kepada satu yang benda yang lebih penting ke? Ya, betul. Memang ada teknik-teknik dia. Teknik-teknik dia. Kan. Okay. Saya pun apa bila tinggal tu kadang-kadang kan. Betul, bias tu kan. Tengok kursi nangis. Dia duduk kat situ. Tengok, inilah cawan, dia duduk menangis. Tengok sudut tu menangis. Amal drama gitu. Kan? Tapi betul pun itu sebenarnya berlaku dalam minda manusia secara psikologinya. Okey. Baik, sebelum kita teruskan bersama dengan Prof. Okey, apa kata kita saksikan dulu, dengarkan terlebih dahulu pendapat orang ramai luar sana tentang topik kita hari ini. Jom. Memang selalu lupa. So, saya amalkan juga doa untuk kalau immediately saya lupa, saya akan amalkan doa dan InsyaAllah after few while tu kita akan ingat balik lah. Memanglah when I'm happy, I forget everything. Terletak situ berjalan aja. Terpatah balik ambil. Itulah. Saya selalu tertinggal wallet waktu keluar. Saya pernah pergi mall sekali dan dia tinggal wallet. Akhirnya saya terpaksa berhutang dengan kawan-kawan. Pernah selalunya spek mata. Selalu bila bangun tidur tu, bangun pagi tak nampak kan. So lagi menggagau cari kan. Letak barang dekat dalam bilik tapi pergi cari dekat ruang tamu. Jadi macam benda tu macam banyak kerja seharian, boleh lupa mana kita letak. Kalau saya, alhamdulillah saya melupakanlah. Saya tak keep, saya let go insya-Allah. Sebab dia part of kita punya mind release lah. Tak. Saya orang yang sentiasa mengingat apa yang orang buat kat saya. Sebab dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam walaupun benda tu sekecil-kecil hal. Saya jenis yang susah sikit nak melupakan. Benda yang buat orang buat kita sakit hati ni kadang-kadang susah nak lupa. So dia macam benda tu terngiang-ngiang kan. Boleh lupakan benda tu tapi walau macam mana pun mesti ada simpan jugalah. Tapi memaafkan tu memang maafkanlah. Cuma untuk melupakan tu ambil masa. Ini selalu dengar dalam drama. Memaafkan tu mudah tapi melupakan tu... Betul. Seronok dengar pendapat orang ramai tadi merangkumi ke semua sudut tentang lupa ataupun melupakan. Mahu dari segi emosi, dari segi macam semudah-mudah barang yang kita lupa dan juga pelbagai lagi perkara. Sebenarnya lupa ni kalau boleh ada pro, ada kontra. Saya setuju. Okey, kita nak berbalik kepada doktor. Tadi kita ada teknik-teknik yang kita nak kongsikan. Mungkin penonton nak dengarkan juga, doktor. Teknik-teknik untuk apa? Untuk bagaimana untuk kita melepaskan ataupun melupakan benda-benda yang tak perlu. To let go lah. Yes. Okay. Orang kata memang senang kan, lupakan saja kan. Lupakan saja kan. Jadi memang susah kalau benda tu terutamanya dia memberi impak yang signifikan dalam hidup kita. Memang kita susah nak lupakan. Okey, jadi dia bergantung kepada individu teknik-teknik ini semua sebab kadang-kadang ini kita panggil dalam psikologi kita panggil coping mechanism. Coping macam mana kita nak cope dengan masalah tersebut. Ada setengah-setengah orang tu dia untuk melupakan dia macam dia kata in denial. Ini tak berlaku sebenarnya. Jadi lupakan. Jadi dia lupa. Okey, itu salah satu caralah. Mudah sangat. Mudah sangat kan. Itu mesti dia kuat ke, doktor? Kan. Itu memang betul lah. Lepas tu lagi satu cara macam tadilah kalau coping mechanism juga mungkin ada setengah-setengah orang tu dia lebih kepada bila nak melupakan sesuatu tu dia buat aktiviti lain kan yang boleh membuatkan dia tak ingat apa yang berlaku kan. Itu positive coping lah. Banyak cara sebenarnya. Okey, itu menarik juga. Tapi boleh tak kalau kita nak kongsikan juga antara komen-komen di Facebook? Saya kita bacakan. Okey, ini daripada Zaitun Hassan. Saya boleh relate dengan Puan Zaitun. Assalamualaikum. Saya memang seorang yang pelupa, tapi bab duit selit kat mana pun saya ingat. Ni macam mana ni? Maknanya siapa setuju? Macam mana? Dia dekat kotak dia tadi tu, duit memang ada kotak dia sendiri. Itu macam mana? Kan, itu memang rasanya duit tu amat penting dalam hidup dia lah. Kan, rasanya dia sentiasa berfikirkan duit. Sebab tu kadang-kadang dia susah nak ingat benda lain. Sebab dalam otak dia cuma fikir duit je. Kan? Jadi apa-apa yang berkaitan dengan duit,
senang nak ingat. Itu kita panggil kalau dalam psikologi macam episodic memory ke macam itulah. Dia ada inilah keutamaan fikiran dia. Bila keutamaan fikiran dia tu maknanya apa benda yang berkaitan sesuatu yang memang diutamakan memang ingat. Okey, baik. Kita ada lagi ini daripada tanya yang ini boleh ke? Okey, Abdul Razak Hussein, Waalaikumsalam. Nak tanya, nampak macam lawak tapi selalu diperkatakan kau ni asyik lupa je, kau ni banyak makan semut ke? Betul ke? Prof, doktor, makan semut boleh jadi pelupur. Kita tak tahu kadang-kadang kita tuang air ke ada semut ke. Betul ke? Mitos ke macam mana? Kita selalu dengar kan macam tu, tapi sebenarnya tak ada bukti saintifik yang mengatakan makan semut akan lupa. Tak ada. Banyak makan semut. Kan tak ada, tapi tak ada bukti saintifik pun yang menyokong kepada statement-statement itu. Kesan semut. Itu mitos. Okey. Dan Dok, saya nak tanya jugalah. Okey, kita dah menceritakan mungkin merangkumi walaupun secara asasnya kesemuanya kita dah sentuh. Okey. Nak melupakan pun tadi antaranya kita dah cuba jelaskan. Okey, bagaimana pula kita nak bantu orang-orang yang pelupa ni? Kita sebagai orang ketiga, orang sekeliling kan nak bantu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin traumatic experience ataupun pengalaman traumatik yang tak dapat dilupakan. Macam mana kita nak bantu dia melupakan, ataupun mereka yang pelupa ni pula macam mana kita nak bantu melatih mereka menjadi seorang yang mudah mengingat. Okey. Macam contohnya lah tadi kan, untuk mengingat macam kita rasa kita masalah kita suka lupa nombor tadi kan, macam Puan Fatin share tadi kan, orang tahu kan, tapi contohnya dia ada teknik untuk mengingat sebenarnya. Teknik untuk mengingat tu contohnya kalau nombor tu ada 6 huruf, mungkin kita boleh ingat 3. Kita panggil chunking. Informasi pun kita boleh ingat juga dengan cara itu. Kita bantu dia, okey, ini ada 6 nombor. Okey, mungkin ingat dulu 3. Ataupun orang lain mungkin dia kata, okey, panjang sangat 3 tu. Mungkin 2. Kan kalau kita tengok, kalau kita nak ingatkan nombor pun, okey, 012, maka kita akan bahagikan dia kepada 3. Kategorikan dia kepada 3 nombor. Itu kita panggil chunking lah. Macam suku kata. Senang nak ingat. Macam tu. Tapi ini realiti yang berlaku dalam hidup saya lah. Kadang-kadang bila kita banyak sangat sifat pelupa ni, dia boleh merimaskan pasangan kita juga. Kadang-kadang sebab apa? Kadang-kadang saya secara jujurnya saya tak ingat nombor telefon suami ataupun siapa-siapa. Jadi bila saya nak isi form apa-apa, saya macam berapa nombor telefon, bila dah banyak kali macam tu, kawan jadi macam lah nombor telefon pun tak ingat. Penting tu nombor telefon kan. Saya tak boleh nombor tu lah, mungkinlah kita boleh praktikkan. Yang itu nombor tu, doktor. Kalau macam mana pula macam segala benda pun dah siap terlupa. Kunci rumah letak mana, dah tutup switch ke, kadang-kadang nama kawan pun ke apa ke. Okey, itu salah satu cara macam mana nak tolong macam orang macam ni, okey, yang pelupa ini. Okey, kita selalunya macam kita tulis notes kan. Itu contohlah, tulis nota dekat pintu ke. Okey, kunci di sini contohnya. Kita tolong dia, kita bagi tahu dia kan. Okey, itu di sini, itu di sini. Itu selalunya kita gunakan teknik tu untuk orang yang ada Alzheimer lah. Kan, Swiss lampu semua tutup lampu kan. Kita itu salah satu caralah kita boleh tolong dia. Betul. Maksudnya dari itu kiranya kita punya exercise untuk hari-hari lah. Bila kita tengok dia terus ingat. Okey, boleh tak saya kongsikan sesuatu tentang diri saya? Silakan. Tapi betul, saya pernah ada satu masa kan? pernah jadi seorang sangat-sangat pelupa. Saya rasa salah satu lagi bila kehidupan kita tidak terurus. Kita tak ada rutin. Sebab tu kadang-kadang kita letak barang-barang tu macam barang kunci ke duit ke, kita letak bersepah, kita tak letakkan satu-satu tempat. Betul. Bila kita dah ada satu tempat, kita dah tahu dah kat situ. Okey, contoh satu lagi, bila kita ada latih photographic memory kita. Okey, contohlah saya dapat skrip drama kan. Kadang-kadang tadi saya tertarik dengan perkataan rehearsal tadi. Kita rataikan dia. Nak menghafal pergerakan dan skrip saya tu. Saya cakap, okey, tak apa. Saya nak hafal skrip ni dengan bergerak di set tu. So, saya tahu kat sini saya akan cakap apa, kat situ saya cakap apa. Itu antara latihan saya. Sebab tu kadang-kadang kalau saya baca yang digital ni, kadang-kadang dia tak okey. Susah nak ingat. Saya suka skrip yang fizikal tu di atas kertas. Jadi, bagaimana kita nak kata tentang teknik saya tu sebenarnya dapat membantu sebenarnya. Itu kita kaitkan juga dengan masalah dengan keadaan persekitaran kita. Kan? Contohnya, tadi macam kita kata, okey, kunci tadi selalu kita lupa kan.
Jadi kita letakkan dia di satu tempat, kemudian tempat kita boleh imagine tempat tu, dia membantu. Kita boleh imagine, okey, kita ingat kat situ. Kan? Jadi kita boleh imagine benda tu. Ada orang macam tu, dia punya cara dia. Sebab setiap orang akan berbeza cara dia kan. Mungkin Encik Farin tadi memang itu cara dia untuk mengingat. Okey. Kan? Kita ulang balik tau. Okey Farin, aku letak kunci dekat situ. So maknanya kita kena ada ulang. Itu rehearsal. Bermonolog lah. Bermonolog. Okey. Dan juga mungkin ini juga kita boleh guna pakai juga untuk kita nak ajar anak-anak kita buat apa orang kata kerja rumah dan sebagainya. Betul. Mungkin sebab kita dah tinggal lama. Jadi latihan demi latihan. Okey. Dan bolehkah kita nak kongsikan lagi komen-komen kita di Facebook? Ini daripada Syasha. Teringat masa dulu, dulu-dulu awal kahwin, pernah sekali waktu lepas kenduri, bangun pagi terkejut, hampir menjerit. Sebab tiba-tiba ada betul. Ada lelaki dalam bilik. Bila tengok jari, berinai baru teringat dah kahwin. Bila diingatkan balik, kelakar sangat. Macam mana tu? Macam mana ni? Saya ada soalan. Tadi doktor cakap benda-benda yang penting kita ingat. Masalahnya kahwin tak penting ke? Mungkin kahwin tu stres bagi dia. Mungkin. Maknanya pada hari kejadian dia ikut flow je. Betul. Ataupun kotak yang tadi tu dah penuh. Dah penuh. Okey. Siapa ni? Syasha. Awak jangan Syasha. Okey, dan mungkin kita boleh tambah jugalah berkenaan dengan kalau kita bercakap mengenai melupakan ni. Kadang-kadang kita benda tu datang kadang-kadang bukan menyerang lah. Dia tiba-tiba tapi dia okey. Adakah itu disebabkan kita dah kongsi tadi stres tapi sebab-sebab lain mungkin doktor boleh kongsikan? Selain daripada stres juga macam tadilah faktor pemakanan juga. Lepas tu kita pun kita rasa tak nak let go sebenarnya. Kita tahu benda tu menyakitkan tapi kita tak bersedia untuk let go juga sebenarnya. Suka layan perasaan kan. Macam tu salah satu jugalah. Salah satu sebab jugalah. Jadi memaafkan dengan ikhlas dan redha. Nanti kita bawa kali Jumaat. Betul. Pasal kadang-kadang bila cakap tentang melupakan hal-hal ni sebenarnya kadang kita cakap mulut je kita mampu. Tapi mungkin hati dan fikiran kita sebenarnya tak lepas. Tak terlepas. Tak ikhlas. Okey, dan mungkin kita boleh tanyakan juga ini bergantung, adakah pelupa ini bergantung kepada faktor sosial, persekitaran, pemakanan, faktor usia, genetik atau bagaimana? Ya, betul. Memang pelupa ini kan yang macam saya dah kongsi tadi, salah satu sebabnya genetik kan. Genetik. Jadi orang kata, ingat tak, pernah dengar tak orang kata kalau kita ni mak ayah ada nyanyuk, kita pun mungkin ada nyanyuk kan. Betul. Itu sebab faktor genetik lah. Itu memang kita dapat daripada mak ayah kita. Jadi untuk mengelakkan tu, contohnya kita tahu mak ayah kita tu nyanyuk. Jadi mungkin kita rasa faktor persekitaran kita jaga makan kita daripada awal kan. Ataupun kita kena sentiasa, salah satu cara juga kita tak nak lupa, kita kena sentiasa biarkan minda kita ni bekerja sebenarnya. Betul. Oh ya, saya pernah dengar untuk kita nak elakkan lupa, kita kena banyak membaca. Ya, betul. Sebab betul nak cakap saya. Betul. Tak. Salah satu sebenarnya ini antara petua juga. Sebab tu orang tua baca Quran. Baca Quran pasal itu satu skill dengan tajwid, dengan lagu, betul. Itu sentiasa melatih memori itu sebenarnya. Sebab fikiran awak bagus, memori awak. Alhamdulillah lah. Saya banyak baca skrip Quran pun saya baca juga insya-Allah. Paling banyak skrip lah. Okey. Mungkin juga doktor ada nak kongsikan apa yang kita perlu titik beratkan untuk kita nak jadi seorang yang kata sihat bukan saja dari segi badan tetapi dari segi minda kita juga. Okey. Yang pertama sekali, cara pemakanan kita, kita kena jagalah cara pemakanan, healthy diet. Kena pastikan diet kita tu seimbang. Sebab bila kita pemakanan kita ni akan mempengaruhi sel-sel dalam otak kita. Kan? Bila kita buat aktiviti, contohnya beriadah tadi kan, dia makin boleh menyihatkan tubuh badan di samping bukan saja fizikal tapi juga minda kita. Kan? Sebab tu kalau orang-orang tua, kita galakkan dia untuk exercise. Betul. Untuk exercise kan. Selain daripada tu, contohnya apa lagi tadi? Lupa dah saya pun. Kesihatan emosi. Kesihatan emosi. Mempengaruhi tak juga? Mempengaruhi juga. Okey, kesihatan emosi, of course. Itu yang kita kata tadi. Kalau stres tadi, betul tak? Kita cepat lupa. Betul, setuju. Sebab tu kita kena jaga kesihatan emosi kita juga. Kita tak nak sentiasa stres ke apa ke kan? Macam tu. Doktor, boleh tak saya nak tambahkan, adakah pelupa ini kita boleh guna pakai untuk anak-anak kecil kita? Kadang-kadang mereka buat kerja sekolah ataupun barang-barang mereka, tapi kata kalau dari kecil ni dia punya minda ada lagi yang kata masih segar kan. Adakah pelupa untuk budak kecil? Pelupa untuk budak kecil ni
dia lebih kepada kalau budak-budak kecil ni dia tak bagi perhatian, attention. Kan budak-budak saya setuju lah. betul. Kan kalau kita orang tua ni kita boleh bagi attention, bagi perhatian kan. Tapi kalau budak-budak ni bukan sebab dia pelupa tapi dia sekejap buat ni banyak dia nak explore kan. Jadi dia tak ingat yang mana satu. Okey. Tapi ada ke tidak pelupa untuk penyakit pelupa untuk kanak-kanak? Ada juga. Baik. Okey, baik. Dan di penghujung perbincangan kita lah, Doktor, apa yang boleh Doktor nasihat kepada mereka merangkumi apa yang kita ceritakan pada hari ini lah tentang terlupa dan cuba melupakan, dan bagaimana kita nak ada satu skill mengingat yang baik lah, dan ataupun membezakan apa yang harus kita buang dan apa yang harus kita simpan. Betul. Sebenarnya untuk pelupa tu kita tidak ada pilihan. Sebab dia lebih kepada penyakit kan. Kita tidak ada pilihan sebenarnya sebab jadi pelupa. Tapi kalau untuk melupakan tu ada banyak teknik seperti yang kita telah bincangkan tadi. Okey, jadi nasihat saya jugalah bukan kepada orang semua tapi juga kepada diri saya sendiri. Okey, kita dah meningkat usia ni macam ni kan, kena jaga pemakanan, kena sentiasa beriadah contohnya. Lepas tu kena pastikan kita sentiasa melatih otak kita untuk sentiasa berfikir ataupun bekerja. Kan bukan nak kena fikir benda-benda yang susah. Cuma tadi macam Cik Farah cakap baca Quran ke kan, contohnya baca surat khabar orang tua kan, baca surat khabar, dan itu yang boleh melatih minda kita supaya sel-sel dalam otak kita dia sentiasa berhubung. Bila sel-sel itu tak berhubung, itu yang kita lupa. Jadi itu yang kita kena pastikanlah. Termasuklah baca berita. Okey. Kita boleh kadang-kadang orang tu ni main Candy Crush. Betul. Kadang-kadang cakap juga betul ini dengar macam jenaka tapi kadang-kadang betul tak benda yang mampu mengingat dan memantaskan fikiran. Okey. Patut tak tadi kalau kita terlupa apa-apa kita latih minda kita untuk main game ke apa macam mana dikongsikan Farid. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Hasrina Muhammad atas perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu pelupa atau melupakan. Jadi kami berharap para penonton dah mendapat sedikit sebanyak walaupun mungkin secara asasnya bagaimana apa yang seharusnya mungkin kita boleh simpan atau pelupakan ataupun mungkin ada masalah kita boleh ada daya ingatan yang lebih baik. Kalau agak-agak macam terlupa kan, kita ambil masa sekejap, duduk sekejap, ingat satu persatu. InsyaAllah boleh ingat doktor. Betul. Okey, itu perkongsian berkenaan hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas komen-komen anda juga di Facebook kami. Kita nak berrehat seketika, selepas ini kita nak ada hasil aktiviti sikit selepas ini. Jangan lupa kita belum habis lagi. Teruskan bersama kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana tak melupakan kami. Kita kembali. Yang ini satu lagi yang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Hari ini kita ada craft bag. Bag craft. Dan kita nak kenalkan tetamu kita Nur Zulifah Hamzah, pemilik Cloudberry Bag. Panggil Zulfa. Okey Zulfa. Menarik sebab apa kita tengok dekat situ ada pelbagai corak, pelbagai bentuk juga. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya tercetusnya idea nak menghasilkan karya kreatif ini. Kalau tengok pelbagai material juga ni sebenarnya ni. Saya dah prepare lah soalan ni. Ya ke? Okey, jawab dengan apa yang dah disediakan tu. Saya takut lupa, hari topik lupa kan. Silakan. Okey, sebenarnya tercetusnya idea ni dia secara spontan sebabnya saya masuk pertandingan tahun lepas tapi rezeki saya tak menang. So lepas saya tak menang tu, saya masukkan konten saya lah. Cara pembuatan saya buat bag ni di social media. Semua yang saya tak sangka video tu mendapat sambutan dan saya menerima tempahan yang banyak kat situ. So start daripada situ tercetusnya lah Cloudberry Bag ni. Okey, tapi awak memang ada orang kata basic ataupun ambil textile ke dulu ke? Saya memang ada ambil diploma fashion. Tapi tak bermakna saya boleh jahit semua. Sebab diploma seramik tak boleh buat benda ni. Okey, saya tak boleh buat seramik. Okey, dan mungkin juga ini sebenarnya dapat orang kata punca pendapatan yang penuh ataupun ini sambil-sambilan je? Kita bermula dengan sambil-sambilan tapi sekarang sebab permintaan melebihi yang kita jangka, dia jadi full time lah sekarang. Okey, saya nak tertanya juga. Okey, kalau kita tengok ini unik lah kan. Dari segi permintaan yang tak dijangka tu selalunya daripada siapa dan mungkin ada sebarang majlis atau memang mereka minat sesuatu yang berbeza ni? Sebenarnya orang kita ni suka tahu benda-benda yang berkaitan dengan heritage kita punya, macam elemen lambang tradisi kita lah. Cumanya orang belum jumpa yang dia berkenan di hati. Jadi sebenarnya permintaan tu ada je. Kita je yang tak nampak permintaan tu. Nah, bagi
mereka ni berkenan di hati, kita nak tunjukkan demo supaya mereka tahu macam mana detailnya nak kita Boleh. hasilkan. Jom Boleh, kita boleh. Mulakan. Okey, hari ni kita tak buat demo menjahit sebab kita menjahit pun guna mesin. Betul. Mesin kan. Tapi yang orang selalu tertanya-tanya macam mana kita balut beg ni. Okey, menarik. Okey, jom. Jadi hari ni kita nak mulakan. Normally, bahagian dalam kita akan gunakan pattern leather lah. Ini adalah PU leather yang saya dah potong. Ini adalah pattern bag. Ini adalah PU leather. So PU leather ni yang memberikan kestabilan pada beg. Jadi beg tu keras dan berat. Okey. Betul. Kemudian kita guna kain. Ni kain tu bergantung batik. pada apa yang kita pilih lah. Dia tak semestinya kain batik. Kalau lelaki boleh kain plekat. Lepas tu boleh ada kain songket kan. Macam-macam. Stokin terpakai ke apa ke. Boleh. Untuk Farin boleh. Okey, ini kain apa ni? Nak tahu material. Ini nama dia interlining. Dia sebenarnya adalah gam. Fungsi dia? Gam untuk menyatukan kedua-dua fabrik. Wah, bagus. Okey. Kemudian kita iron saja. Bila kita iron, kita akan letak macam gini. Kita iron, kita akan balut. Ni contoh-contoh lah. So kemudian Farin tolong cocok. Boleh tak apa. Okey. Cocokkan. Okey. Tak ada. Okey, tak apa, kita tunjuk je. Okey, bila kita dah iron macam ni, dia akan automatik melekat. Okey, tak apa. Okey. Bila dia dah melekat, dia akan jadi macam gini. Dia macam magic kan? Dia tahu dah siap kan? Okey, betul. Bila dah siap macam ni, barulah belakang dia kita akan gunakan, ini nama dia backing fabric. Okey. Fungsinya? Fungsi dia untuk kita ambil ni. tutup. Maknanya ni proses dah selesai. Dia dah melekat dah macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kemudian ni apa nama dia tadi? Backing fabric. Untuk dia sebab kita nak tutup. Yang tak nak nampak dia macam ni. Kecelaan dia. So boleh tengok. Okey, faham. Betul, macam contohnya ni bahagian dalam beg. Kita dah tak nampak dah kesan-kesan dia. Semua. Kita nampak dia macam lain kan. Betul. Dia ada pelbagai warna. Dia ada selalunya warna hitam saja. Dia memang fungsi dia memang untuk aksesori dan juga upholstery. Warna lain nanti awak carilah. InsyaAllah ada. Tak apa, kita boleh buat. Seterusnya, Zulfa. Seterusnya, setiap beg kita boleh customkan, personalizekan. Orang suka kalau kita letak sesuatu yang melambangkan diri kita. Sebagai contoh, nama pada beg. Wow, okey, cari ada tak? Elena. Kita ada model hari ini. Wow, cantik. Ini sama baju kena. Nampak tak tu? Wanita hari ini. Nampak. Tapi menarik. Okey, kalau permintaan mungkin dia nak, okey, saya nak corak ini, saiz ini, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Ini juga menarik. Bila malah customer boleh minta untuk dia hantar kain dekat kita, so kita buatkan. Jadi special untuk dia. Kalau macam mak saya, dia suka banyak poket kat dalam. Kalau dia nak minta pun boleh juga. Boleh, kita boleh customkan. Tetapi mengikut ni lah, kita punya kod lah. Yelah, kalau macam kadang-kadang orang request design yang macam terlalu complicated sangat kan, yang macam susah untuk kita buat. Jadi kita kena pertimbangkan dekat situ. Okey, kalau katalah mereka kat luar sana pun kalau rasa dia macam, minat saya pun ada bakat atau saya boleh buat. Adakah skill seperti ini boleh dilatih, boleh belajar dengan mudah atau macam mana? Boleh sebenarnya. Sebab saya bermula belajar ni memang betul saya belajar asas daripada saya study dulu. Tapi selebihnya saya kutip ilmu ni semua daripada YouTube, daripada social media. Inisiatif juga lah. Betul. Okey. Kalau mungkin tips juga kalau mereka di rumah nak cuba-cuba, kalau tadi kita tunjukkan demo, dia nak cuba untuk buat sendiri, susah atau senang? Mana tu tengok TikTok Zulfa ke? Boleh. Saya memang ada ajar, saya buat tutorial di TikTok saya. Dia sebenarnya boleh buat senang tetapi kena rajin je. Rajin dan sabar. Betul. Okey, IG-nya, TikTok-nya. Okey, IG saya dan TikTok saya adalah senang je, @cloudberrybag. Dan website saya www.cloudberrybag.com. Itu dia. Kita ada juga untuk letak kunci. Ini saya memang cemburu lah. Nama saya langsung tak ada ni. Siapa kata ni ada? Ada, tak nampak. Baru nak mengajuk. Ini Fatin punya. Saya punya ada rupanya. Okey. Perasmian, buka je. Dia buka evaluasi dia. Fatin buka je. Okey, itu dia. Wah, terima kasih Zulfa. Alright. Baik, terima kasih bersama dengan wanita hari ini. Sikit sebanyak kita dah memberikan satu inspirasi kepada penonton wanita hari ini. Baik, kita masih lagi berbagi masa untuk bersama dengan anda. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selepas ini. Terima kasih. Sama. Wanita hari ini. Baik, okey, kami terus kekal tersenyum bersama anda. Orang kata Fatin, kalau kita nak sentiasa ingat juga, kita kena ceria selalu. Ceria selalu, fikir benda-benda yang positif, yang manis saja. Okey. Jadi manusia ni banyak-banyak benda apa yang kita takkan lupa ni.
Kalau tadi kita dah lupa duit, kita ingat. Lagi satu, makan. Betul kalau memang kita manusia takkan terlupa makan. Betul. Pasal bila kita lapar, kita nak makan. Jadi, kita nak tengok Syifa nak bawa kita makan kat mana hari ini. Jom. Kat mana tu Syifa? Menikmati semangkuk cendol di bawah rumah kayu ini sekaligus mengimbau kembali nostalgia seperti berada di kampung halaman. Oleh itu, Siti Zulaikha Supaat, 25 tahun, tidak melepaskan peluang menggunakan rumah kayu milik keluarganya untuk membuka sebuah warung cendol dengan konsep yang agak unik. Kita mulakan dengan konsep kampung lah, sebab datang idea tu bila saya tengok rumah saya ni macam dah terbiar masa tu tau. So saya cuba fikir dan come up dengan idea nak buat cendol. Mungkin kalau kita sebut pasal cendol, orang rasa cendol dah biasa, tapi keunikan warung cendol Wak Paat ni, kita makan cendol dengan suasana kampung, iaitu boleh makan bawah rumah. Pelanggan juga boleh pilih untuk makan bawah pokok dan bawah kemah untuk konsep yang lebih santai lah macam. Selain itu, di sini juga terdapat pelbagai jenis pilihan makanan termasuk cendol, ais kacang dan banyak lagi. Menurut Siti Zulaikha juga, resepi cendol ini adalah resepi turun-temurun yang dipelajari oleh ayahnya. Cendol ni saya ambil daripada resepi ayah saya, Wak Paat tu sendiri. Ayah saya dia dulu dia pernah jual cendol tahun 1990. Waktu kami kecil lagi lah. Jadi waktu tu cendol ayah saya ni memang terkenal dekat kampung sebab dia punya keunikan cara dia masak gula hitam tu sendiri. Sebab ayah dia ada resepi dia lah sendiri untuk masak gula hitam tu, dan kat situ saya olah balik untuk yang baru ni dan jadilah cendol Wak Paat ni. Pada mula tu pun saya macam tak yakin juga nak buat kat sini disebabkan kedudukan dia memang tak strategik lah orang kata kan. Tapi Alhamdulillah sebab saya gunakan media sosial untuk promosikan kedai, Alhamdulillah jadi viral benda tu. Saya pun tak sangka sebab masa preparation memang tak ada. Paling jauh saya pernah terima dari Penang, Johor. Semua memang bagi sambutan lah sebab mereka tak pernah lagi nampak cendol, orang jual cendol dekat rumah sendirian macam tu. Merasai pengalaman menikmati cendol dengan suasana desa, ternyata lokasi ini amat sesuai untuk anda bersantai bersama dengan rakan dan keluarga. Panas cendol. Ya, okey, baik, terima kasih Syifa untuk perkongsian tadi. Baik, kita ada lagi perkongsian yang menarik di Facebook ni. Terima kasih ramai yang kongsi kata. Banyak yang curhat lah, luahkan pasal suami. Betul lah. So saya nak baca yang N Mustafa saya baca. Okey. Suami saya suka lupa ada duit dalam poket seluar dia. Lupa yang menguntungkan saya. Saya ingat ni mak mertua saya yang komen. Tak sebab dia senasib. Dia suka kemas kereta bapak mertua saya, basuhkan ni banyak untung. Yang kecil-kecil tu kan. Okey, ada lagi satu. Hima. Ni daripada Shima Hassan. Waalaikumsalam. Saya ada satu situasi nak share. Suami saya pernah pergi kerja terlupa nak pakai nak pakai gigi palsu. Nasib dia pakai mask. Pelik tapi benar. Nasib pakai mask lah. Tapi bila bercakap macam terkemam-kemam lah. Kawan dia cakap, kenapa kau cakap lain? Hari ni kan. Okey. Jadi itulah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak kerana setiap hari bukan saja di Kaca TV ini secara langsung tapi juga di Facebook Live kami anda terus menyokong kami. Jadi untuk itu juga kami harap dapat manfaat daripada hari ini, dan esok kami akan kembali hari Jumaat hikayat perkahwinan. Iaitu ringkas dia. Kerana sayang. Maksudnya dekat sini kerana sayang kita sanggup melakukan apa sahaja demi orang yang kita sayang. Lautan api sanggup direnangi. Lagi? Ya ke? Lagi. Gunung aku daki. Macam itulah. Kalau nak tahu lebih banyak lagi, esok kita akan kongsikan dalam hikayat perkahwinan. Jadi terus bersama kami, terus jaga diri anda. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Bye. Dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.
masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.